أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من هول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحاب نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين والتأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Keenam, wahdaniyah, artinya keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Jadi yang keenam daripada 13 sifat di atas qaul yang rajih yang wajib kita ketahui secara tafsili ialah wahdaniyah. Jadi yang keenam nisbah kepada sifat salbiyah yang kelima. Daripada sifat salbiyah wahdaniyah daripada wahdah bifatil wawi wahdah wahdatun. Daripada wahdatun kemudian diletakkan ya nisbah. Ya nisbah tu yang dibangsakan kepada asa. Nah, kemudian tambahan alif dengan nun. Tambahan alif dengan nun itu adalah lil mubalaghah. Tambahan alif menjadi wahdaniyatun. Tambahan ziyadah alif dan nun itu ialah bagi mubalaghah. Mubalaghah yakni maknanya melampau-lampau pada se-nya. Begitu. Untuk membezakan dengan satu yang lain. Yang hakikatnya bukan satu. Seperti kita kata sebuah meja, sebuah kereta, seorang manusia. Yang itu sebenarnya bukan satu pada hakikatnya. Sebagaimana yang akan kita bincangkan selepas daripada. Yang akan kita ikuti, huraian daripada mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Jadi perkataan itu wahdaniyah itu, dan ulama-ulama jawi kita pula menterjemahkannya dengan asa. Yang kita tidak gunakan perkataan itu untuk merujuk kepada sesuatu perkara. Daripada kalangan makhluk ini makna asa, mana berapa awak beli, makna suatu benda dia kata asa tidak. Itu digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala adalah muqabalah kepada kalimah di dalam bahasa Arabnya wahdaniyah. Wahdaniyah ditambah alif dengan nun, kemudian ya nisbah itu diletakkan selepas daripada nun. Ya nisbah kemudian alif nun itu untuk membalaghahkan makna asa itu. Jadi wahdaniyah. Jadi arti dalam bahasa Melayu maknanya salin bahasa, tarjumah dia. Tarjumah dia bukannya makna dia yang hakikat tu bukan. Tarjumah bahasanya ialah keesaan yang dipilih oleh tok guru kita, ulama-ulama Nusantara kita untuk tarjumahkan akan lafaz wahdaniyah. Sebagaimana dulu kidam disebut sedia dan ada juga tambahan sedia kala. Itu terjemahan bahasa. Bahasa kita itu pun makna satu benda yang sangat penting. Bahasa satu
satu perkara yang sangat penting kerana dia menjadikan alat, dia merupakan orang panggil wadah untuk menyampaikan agama. Dengan sebab itu menggunakan bahasa dengan betul adalah salah satu tuntutan dakwah yang sangat penting. Dan tuntutan ilmu, tuntutan dakwah dan juga ilmu yang sangat penting. Ilmu kita tak boleh membahasakan apapun makna itu dengan sembrono, sebaran, ikut suka selera kita, tak boleh. Sebab itu dia ada istilah, dia panggil. Istilah itu ialah makna yang disepakati oleh semua ahli di dalam suatu bidang itu dengan makna yang tertentu. Makna yang telah dipilih oleh mereka itu. Jadi bila kita menggunakan sesuatu istilah itu, mesti mengikut apa yang telah diistilah. Diistilah makna disepakati. Istilah itu maksudnya ialah sepakat. Disepakati di dalam ilmu itu. Jadi dalam ilmu akidah tauhid, maknanya ulama-ulama menggunakan perkataan wahdaniyah untuk merujuk kepada sifat asa Allah Subhanahu Wa Taala. Mana keesaan Allah Taala pada zat, pada sifat dan pada af'al. Ini hu asal. Hu asal lawan asa itu ialah satu, lawan dia ialah banyaklah. Syirik. Jadi kalau kita baca buku, kalau kita ada membaca buku-buku hok moden sekarang ni, syirik itu dia banyak jenis. Diletakkan jenama-jenama syirik itu pelbagai. Tapi asas dia tiga ni. Itu kita jangan. Supaya juga fiqh. Fiqh tu sekarang tu macam-macam jenis fiqh. Jenama fiqh. Hakikatnya pembahagian ilmu fiqh, kalau kita turut yang dahulu, dia panggil rubu'ul ibadat, rubu'ul muamalat, rubu'ul munakahat, rubu'ul janayat. Itu saja. Tapi bila mari kepada zaman kita sekarang ni, orang sekarang tu dia mengambil maknanya makna fiqh itu mengikut sudut-sudut tertentu, maka dinamakan suatu jenama fiqh yang lain. Hakikatnya dia 4 rubu' ini sahaja. Begitu juga bila kita berbicara tentang asa Allah Taala, wahdaniyah Allah Taala, sa Allah Taala pada zat, sa Allah Taala pada sifat, sa Allah Taala pada af'al. Maka lawan kepada asa itu, makna syirik itu, begitulah juga. Berlaku kesyirikan itu ialah pada zat Allah Taala. Yang ini dari segi tanggapan manusia, i'tiqad manusia. Yang berlaku syirik itu pada zat Allah Taala. Berlaku syirik daripada manusia itu di dalam menanggapi sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam menanggapi makna af'alullah. Jadi cuma bila mari kepada zaman kita sekarang itu, mereka letakkan jenama-jenama yang tertentulah. Mana syirik, dari segi orang panggil macam-macam lah, mengikut bidang-bidang kehidupan yang wujud pada zaman sekarang. Hakikatnya kita fahamkan yang ini. Fahamkan yang asal. Kita akidah tauhid yang asal. Itulah kitab-kitab muktabar. Daripada ulama-ulama yang muktabar di dalam ilmu ini. Maka apa yang dijenamakan dengan pelbagai nama-nama yang sekarang itu sebenarnya dia diambil daripada ini juga, cuma dibuat dengan suatu orang panggil jenama itu untuk orang panggil menjelaskan itu dari suatu sudut. Padahalnya dia kembali kepada 3 perkara ni. Jadi sa Allah Taala pada zat, bagaimana yang dikatakan sa Allah Taala pada zat, sa Allah Taala pada sifat, dan sa Allah Taala pada af'al. Dan maknanya sebagaimana biasa. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum. Daripada ini dan telah kita ikuti, sudah ini sifat salbiyah yang terakhir. Itu yang kelima lah daripada sifat salbiyah. Yang kita dah sebutkan bahawasanya salbiyah itu ambil daripada salbun. Jadi salbiyah dibubuh, ya nisbah. Mana salbun itu masalab. Salab itu maknanya nafi, menafikan. Kerana sifat ini menafikan kekurangan di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah guru yang kita belajar maknanya disebut sebagai dobik lah dia panggil. Dobik pecaman kepada kita. Sifat salbiyah ni ialah sifat yang pasing kena dia kena bubuh perkataan tidak. Jadi ketika kita menyebutkan satu perkara, satu botol. Satu botol. Bagaimana kita menhuraikan satu botol itu? Dan sifat salbiyah ni dia panggil sifat yang ma'dumat.
Ma'dum. Ma'dum tu maksudnya tak ada pada diri dia. Contohnya, contoh dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab akidah dia buat contoh mandul. Kalau makhluk mandul. Mandul itu adalah termasuk dalam kategori sifat salbiyah. Diri mandul itu kita tidak pernah melihat. Adakah pernah kita melihat gambar yang diambil gambar diri hakikat mandul itu macam mana? Kalau seorang orang panggil misalnya melakukan operate kerana ada batu karang misalnya, maka begitu doktor tunjukkan kepada pesakit tu sendiri dan kau, ni tengok ni, batu besar penumbuk. Oh, patut dah berguling bating ni sakitnya. Batu karang tu benda ada, batu dalam hempedu lah, batu dalam hati, macam-macam sekarang. Benda tu wujud fil khariji, makna ada pada kharij. Ada pun mandul. Mandul ini suatu perkara yang tidak ada pada dirinya. Habis tu apa yang kita katakan mandul itu apa dia? Macam mana? Mandul itu maksudnya ialah kita kena sebab dia ni sifat salbiyah. Dia termasuk dalam sifat salbiyah, maka nak faham dia tu kita kena bubuh perkataan tidak. Mandul itu maksudnya ialah tidak ada anak, tidak boleh beranak. Lainlah orang Kelantan. Orang Kelantan itu, orang Kelantan dia bercakap menyebut sesuatu kalimah, huruf yang terakhir itu dia jadi silent, dia jadi tidak berbunyi. Kalau orang Kelantan mandu tu dia panggil mandu. Mandu tu ada dua. Satunya yang tadi mandul, satu lagi mandur. Disebut mandu juga, mandu. Dia tak bunyi huruf R-nya jadi mandur. Samalah kalau pulau ke pulai ke, sama saja sebut pula. Pula tu ada dua, sama ada pulai ataupun pulai condong ataupun pulau Melaka. Tapi orang Kelantan dia sebut pula belaka. Jadi mando tu mandul dengan L. Huruf L, mandul. Itu tidak ada pada. Adapun mandur itu ada. Duk cegak cekok pinggir tu, mandur itu. Ni mandul. Jadi mandul, mandul ni suatu perkara yang tidak ada, tak wujud. Ada jenamanya. Jenama mandul itu merujuk kepada suatu keadaan, suatu situasi yang macam mana? Yakni tidak boleh beranak, nama dia mandul. Tidak boleh beranak. Sifat tidak boleh beranak itu. Kalau ada pesakit yang mana yang nak meminta kepada doktor supaya menunjukkan dia gambar mana mandul, saya nak tengok mandul. Tak dapat nak ditunjukkan. Karena mandul itu bahagia tak ada, nama dia ma'dum. Jadi seperti itulah maknanya sifat-sifat salbiyah Tuhan ni. Daripada kidam tidak ada. Habis tu macam mana kita memahami kidam? Kidam itu ialah mana merujuk kepada suatu makna di mana tidak ada, tidak mana wujud Allah Ta'ala tidak dimulai dengan tak ada. Allah Ta'ala tak terima tak ada pada masa dulu. Baka Allah Ta'ala tak terima tak ada pada masa akan. Mana tidak binasa. Mana kekal, mana tidak binasa. Mukhalafah, kita dah belajar. Bersalah Allah Ta'ala. Maksudnya tidak sama. Qiyamu ta'ala binafsih. Tidak berhajat Allah Ta'ala kepada fa'il. Mana la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Tak berhajat kepada fa'il dan tak berhajat kepada tak berhajat kepada tempat yang untuk dia menumpan padanya dan tak berhajat kepada fa'il yang menjadikannya. Begitu juga wahdaniyah. Wahdaniyah makna satu. Satu betul. Satu betul. Mana betul? Satu betul. Ini satu sebetul makna satu betul. Mana satu tu? Satu betul. Satu mana? Yang kita pegang ini adalah betul. Satunya mana? Satu tu tidak ada. Kita tak boleh nak tunjuk. Macam mana kita nak tunjuk? Kerana benda itu tidak wujud. Dia panggil ma'dum. Lalu apa yang kita nak fahamkan dengan perkataan satu itu? Maknanya tidak berbilan ataupun tidak dua tiga. Tidak dua tiga, tidak berbilan. Itulah nama dia satu. Untuk mentafsirkan maknanya perlu ada perkataan tidak.
Jadi sebab itu dan makna wahdaniyah bahawasanya Allah Taala itu tiada zatnya bersusun, tiada zatnya bersusun. Ini dia dah tafsir daripada dua zat. Itu dia pergi kepada tafsiri. Jadi sebelum daripada itu maksudnya Allah Taala ini maksudnya Allah Taala itu tidak berbilang-bilang. Zat Allah Taala tidak berbilang-bilang. Ataupun setengah daripada kitab-kitab dia sebut la thaniyalah. La thaniyah tidak ada dua. Tidak dua. Tidak dua kerana tidak dua tu termasuklah 3, 4, 5 ke atas pun tidak jugalah. Walaupun ibaratnya la thaniyalah makna tidak ada dua. Tidak ada dua nak pergi kepada 3, 4 dia kena lalu ke 2 dulu. Kalau 2 pun tidak, 3, 4 ko lagi lah tidak. Dia ada 2 ibarat Yang ibarat yang lebih mudah, yang tidak perlu dihuraikan ialah tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang itu maksudnya 2, 3, 4 tak kira lah. Nama dia berbilang-bilang. Jadi apa makna asa Allah Ta'ala yang dikatakan pada zat, pada sifat, pada af'al? Maka maknanya bahawa makna Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun. Tiadalah zat Allah Ta'ala itu makna bersusun. Bersusun. Jadi kalau sebut kata bersusun tu bermakna dia kena 2. Kalau satu kita kata kitab sebuah kitab, tak payah susun lah. Maksudnya nak susun itu ialah 2, 3, 4 berbila-bila. Tiadalah zat Allah Ta'ala itu bersusun daripada 2 zat atau lebih. Maksudnya ialah 2 zat itu belah 2 juzuk. Tidaklah zat Allah Ta'ala itu bersusun daripada 2 juzuk, 2 zat. Contohnya bersalahan kebanyakan makhluk. Persalahan kebanyakan makhluk bersusun ia daripada beberapa banyak zat, yakni segala juzuknya. Adapun kita makhluk ni, kita makhluk ni walaupun kita panggil satu, kita panggil sehelai kertas. Ini kertas, sehelai kertas. Ya, sehelai kertas, tapi bila kita koyakkan dia, sampai putus, maka tidak jadi sehelai lah. Jadi 2 helai pula. Bisku, bila kita repih dia, dia jadi. Makanan-makanan kita boleh makannya. Maknanya kuih kita makan sebahagiannya, masih tinggal lagi bakinya. Menunjukkan bahasanya dia tidak satu. Kalau satu ni maknanya dia tidak boleh terima qismah. La yaqbalul qismata. Dia tidak boleh terima pembahagian. Tak kira apa cara pembahagian. Mana kalau kertas kita bahagikan dia cara kita soyok, soyok mana koyakkan dia. Kalau kek dibelahkan dia menjadikan bahagian-bahagian. Sebab apa dia boleh dibahagi-bahagikan? Sebab dia tidak satu pada hakikatnya. Kalau satu dengan pengertian hakikatnya tak boleh dibelah bahagi. Dibelah bahagi itu maksudnya belah, kerat. Kalau kulit-kulit boleh disoyok, boleh dikupas, buah-buah boleh dikupas, boleh dikerisi. Boleh disepak. Sepak tu macam kita koyak kulit jugalah, sepak. Sebab apa boleh dikoyakkan kulit? Sebab dia tidak saja sebuah sebiji mangga kita kata. Dikupaskan dia punya kulitnya. Sebab apa boleh dikupas? Sebab dia tidak satu. Sebab dia bersusun daripada banyak juzuk. Seorang manusia bersusun daripada banyak juzuk. Mana? Juzuk dengan jenis-jenis yang berbeza. Seorang manusia itu terdiri pada tulan, darah, apalagi makna daging, orak. Dan setiap satu daripadanya, tulan adalah hasil daripada susunan sel-sel tulan. Darah, sel-sel darah.
Sebuah bangunan misalnya kita kata bangunan masjid. Sebuah masjid. Ada berapa masjid? Satu masjid. Jadi sebuah masjid itu adalah gabungan daripada maknanya dindingnya. Dindingnya saja. Ambil daripada dindingnya saja. Gabungan ataupun susunan daripada bata jokun, bata jongkun. Jadilah satu binaan. Bata jokun itu pula adalah susunan daripada butiran pasir-pasir yang diikat oleh simen dan air. Jadi mana yang satunya? Tidak ada satu pada hakikatnya. Maknanya, satu yang sebenar ialah tak boleh dibelah bagi. Zat Allah Ta'ala, satu. Allah Ta'ala pada zat. Bermaknanya zat Allah Ta'ala tidak terdiri, bukan daripada, terjadi daripada susunan beberapa juzuk. Sama ada juzuk yang sama jenis, ataupun yang berbeza. Yang sama jenis, seperti kita kata darah. Darah itu adalah susunan daripada sel-sel darah. Ataupun gabungan mana, kalau manusia, darah, gabungan darah, daging, tulang, orak, orak saraf dan semuanya. Itu jadikan seorang, sebab itu manusia boleh dikerak-kerakkan dia. Binatang gerban, udhiyah, dikerak-kerak, dibahagi-bahagikan sampai 7 bahagian. Walaupun kita kata seekor lembu. Kerana zatnya itu makna bersusun daripada banyak juzuk. Allah Ta'ala zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada banyak juzuk. Itulah satu yang sebenarnya. Maknanya zat Allah Ta'ala tidak menerima pembahagian. Sebab apa? Sebab dia tu satu. Itu dia. Daripada dua zat ataupun lebih. Bersalahan kebanyakan makhluk. Yang mana kebanyakan makhluk. Apa dia kata kebanyakan makhluk? Sebab dia ada satu makhluk. Satu lagi yang makna dia tu bersusun juga, nama dia ialah atom. Tu. Bersalahan kebanyakan makhluk. Bersusun ia. Ia kebanyakan makhluk daripada beberapa banyak zat, iaitu segala juzuknya makhluk. Tu. Sehelai kertas ini adalah susunan daripada dia punya bahagian-bahagian terkecilnya sehingga menjadi sebegini. Sebuah darah lah, kita kata darah itu hasil daripada susunan sel-sel darahnya. Yang paling mudah ialah kita tengok kepada binaan, dinding umpamanya. Satu dinding itu hasil daripada gabungan, makna susunan bata jongkun, bata jongkun. Yang disusun. Kemudian satu bata itu, kalau bata tanah hasil daripada susunan juzuk-juzuk tanah itu. Kalau pasir itu lebih mudah, butiran pasir itu. Dan satu butir pasir pun dia ada susunan juga, walaupun dia kecil sekalipun. Nak boleh jadi sebutir pasir itu. Kalau kita kata setitis darah. Setitis darah itu kalau kita ambil, setitis darah itu adalah hasil daripada setitis darah yang begitu kecil itu adalah susunan daripada sel-sel darahnya. Jadi zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada sekurang-kurang 2 juzuk pun tidak. Itu makna satu. Allah Ta'ala pada zat. Dan bersusun ini dinamakan dia kam muttasil pada zat. Bersusun zat itu daripada sekurang-kurangnya 2 juzuk. Nama dia kam muttasil pada zat. Maknanya Allah Ta'ala ini tidak kam muttasil pada zat. Kam itu maksudnya ialah beberapa. Kam dalam bahasa Arab maknanya beberapa. Jadi kam itulah yang disebut sebagai syirik. Kam itulah makna syiriknya. Beberapa maksudnya tidak satu. Jadi kam muttasil, kam itu makna beberapa. Makna tidak satu. Kam itu lawang kepada satu lah. Kam muttasil maksudnya berhubung. Yang berhubung pada zat maksudnya dengan kita nisbahkan, kita kira dari sudut zat itu semata-mata tanpa mencampuri yang luar daripada zat. Itu dia panggil muttasil. Muttasil maksudnya berhubung.
Ada orang yang marah kepada sifat 20 ini, karena mengatakan bahawasanya di dalam ilmu ini banyak dia panggil istilah-istilah yang direka-reka oleh para alim ulama. Kam muttasil, kam munfasil pada zat. Ni istilah dia. Jangan kita rasa pelik dan hairan dengan istilah. Kita rujuk saja kepada maknanya. Yang dimaksudkan dengan istilah itu apa dia? Istilah makna istilah dalam Islam ini maknanya bukan saja dalam ilmu akidah atau tauhid. Bukan istilah-istilah yang umum dalam Islam pun. Itu yang diletakkan oleh para alim ulama. Contohnya rukun Islam, rukun iman. Nabi tidak berbicara begitu. Nabi tak kata rukun Islam, Nabi kata buniyal Islam ala khamsin. Dibina Islam itu di atas 5 perkara. Dan banyak lagi istilah-istilah mana rukun, syarak, semua itu adalah istilah. Jadi kalau ada orang marah kepada sifat 20 kerana ada istilah-istilah kononnya mengatakan pelik-pelik kam muttasil pada zat kam, itu bukan soalnya. Tentang istilah itu kita rujuk kepada makna istilah itu apa dia di dalam ilmu itu. Selesai masalah. Dan dia bukannya istilah-istilah yang rumit, yang sukar. Anak-anak kita yang belajar di universiti dengan pelbagai jenis ilmu yang begitu, banyak istilah-istilah pun kita boleh belajar. Mengapa dikatakan dimomok-momokkan ilmu akidah atau tauhid ini sebagai satu ilmu yang payah, sukar? Tidak. Tak payah, tidak sukar, mudah saja. Kalau kita mempunyai hati yang jernih, yang benar dengan agama, untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun yang susah itu kalau Allah yang bersama dengan kita, menolong kita. Untuk kita jadi faham ini, sebab itulah kita memulakan dengan bismillah, dengan doa untuk mendapat pertolongan daripada Allah Taala. Jadi soalnya makna ini istilah-istilah kita perlu merungkaikan makna istilah itu. Maksudnya perlu memahaminya sahaja. Ulama dah buat siap-siap ada istilah supaya makna dia terjaga. Kalau tidak ada istilah-istilah ini, maka sukarlah kita nak memahami sesuatu kerana maknanya tidak terjaga. Sekarang bila ada istilah, makna itu terjaga di dalam istilah itu, di dalam perkataan itu, dalam lafaz itu. Itu tujuan istilah. Jadi, kam maksudnya beberapa. Kita perhatikan satu persatu. Kam makna beberapa. Beberapa itulah lawan kepada satu. Beberapa maknanya beberapa kam mutasil yang berhubung. Yang berhubung ni kalau kita kata dia panggil perhubungan dalam, mana perhubungan luar. Kalau benda-benda agak barang ni dia panggil domestik. Tu dia panggil mutasil tu. Kalau menteri ada menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Menteri dalam negeri dia bercara dalam negeri saja. Menteri luar negeri ini maksud dia bercara hubungan dengan negara-negara yang lain. Itu maksudnya untuk mana tu memfasil. Mutasil itu kira secara dalam zat itu saja. Zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada banyak juzuk. Itu mutasil tu tidak kira luar daripada zat tu. Itu dipanggil mutasil. Mutasil makna tubuh badan kita agak, maknanya kira-kira tubuh badan kita ni saja. Kalau memfasil, tu selain daripada tubuh kita. Jadi kam beberapa mutasil yang berhubung pada zat. Maksudnya apa dia? Kam mutasil pada zat tu, yakni suatu zat nak boleh jadi dia tu dia bersusun daripada beberapa zat ataupun beberapa juzuk. Juzuk yang sama diulangi seperti bata-bata jokon yang disusun itu. Itu dia panggil muttasil. Itu dia panggil domestik, orang panggil. Hok dalam, hok dalaman. Ada dalaman. Luaran itu nisbahkan zat Allah Ta'ala dengan zat yang lain. Itu dia panggil munfasil. Begitu juga munfasil pada sifat. Sifat Allah Ta'ala dibandingkan dengan sifat yang lain. Perbuatan Allah Ta'ala itu panggil
muttasil, munfasil, tu munfasil. Hok kira luar daripada zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu dia panggil munfasil. Yang kira sama-sama zat, sama-sama sifat itu dia panggil muttasil. Itu saja. Nah, jadi kam muttasil pada zat, beberapa yang berhubung pada zat. Jadi itu tidak berlaku kepada Allah. Kam muttasil pada zat itu maknanya lawan kepada Allah Ta'ala pada zat. Allah Ta'ala tu esa pada zat bermakna tidak berlaku kam muttasil pada zat ini. Ternafilah kam muttasil pada zat. Ternafi kam muttasil pada zat. Jadi dinamakan, jadi berhubung, bersusun. Zat itu bersusun daripada banyak juzuk. Sekurang-kurangnya 2 juzuk. Itu nama dia kam muttasil pada zat. Maka itu ternafi. Bila kita telah beriktikad bahasanya Allah Ta'ala itu wahdaniyah makna bermakna zat Allah Ta'ala itu makna Allah Ta'ala pada zat. Makna zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada banyak juzuk. Itu makna yang pertama. Jadi Allah Ta'ala pada zat itu menafikan 2 kam dia panggil. Yang tadi dipanggil sebagai kam muttasil. Dan satu lagi ialah kam munfasil. Bahawasanya Allah Ta'ala pada zat lagi. Jadi Allah Ta'ala pada zat itu dia ada 2 bahagian. Satu bahagian ialah tidak bersusunnya zat Allah Ta'ala daripada sekurang-kurangnya 2 juzuk. Tidak. Apatah lagi banyak lagi. Yang kedua, Allah Ta'ala pada zat dengan makna bahawasanya Ta'ala, mana Allah Ta'ala itu tiada ada yang menduai ia Allah baginya, bagi Allah Ta'ala tiada ada yang menduai ia yang tu baginya, bagi Allah Ta'ala pada zatnya. Maksudnya maknanya ialah tidak ada suatu zat yang lain daripada Allah Ta'ala serupa dengan zat Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan munfasil. Tidak ada zat yang lain daripada Allah Ta'ala tu sama dengan zat Allah Ta'ala. Kalau ada zat yang lain daripada Allah Ta'ala tu sama seperti zat Allah Ta'ala, nama dia kam munfasil pada zat. Jadi tidak ada zat yang lain daripada Allah Ta'ala tu sama seperti, mana tidak bila-bila, maksudnya tak ada yang kelung kepada zat Allah Ta'ala yang sama, yang musyabahah, yang ada nazir, bahkan syibih pun tidak. Karena syibih musyabahah tu menyerupai pada satu segi saja, pun tidak dengan zat Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Jadi ada 2 makna. Bila kita kata Allah Ta'ala pada zat, 2 makna. Yang pertama, zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada beberapa zat. Kalau bersusun daripada beberapa zat ataupun juzuk, nama dia kam muttasil pada zat. Yang keduanya ialah zat Allah Ta'ala, tidak ada suatu zat yang lain daripada Allah Ta'ala serupa dengan zat Allah Ta'ala. Kalau adalah zat yang lain daripada Allah Ta'ala serupa dengan zat Allah Ta'ala, itu dia panggil kam. Tapi kamnya ialah munfasil. Sebab apa munfasil? Sebab banding dengan luar daripada zat Allah Ta'ala. Itu nama dia munfasil. Maka jadi ia berbila-bila. Maksudnya ialah bahawa tiada pada yang menduai ia baginya pada zatnya. Maknanya kalau ada, itu dia takdir. Ya, kalam itu kita kena takdir. Kalau adalah yang menduai Allah Ta'ala, maksud menduai itu macam mana? Sama. Zat dia tu sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu kita kata 2. Macam kita kata ada berapa lagi? Ada 2. Ada 2 butir lagi. Bagi. Banyak mana lagi ada dia? Oh, tak ada dah habis. Ada tinggal 2 lagi. Nak habis 2 lagi. Cepat-cepatlah. Lambat saya jual kat orang lain. Ada 2 tu makna seumpama lah. 2 tu makna seumpama. Yang sama. Mana jadi kalau adapun diri benda tu, itu adalah daripada susunan. Itu dipanggil kam muttasil pada zat. Kam munfasil pada zat ni ada 2 yang seumpama. Jadi yang seumpama Allah Ta'ala tidak ada zatnya yang sama seperti zat Allah Ta'ala. Jadi kalaulah ada bermakna jadilah ia Allah tu berbilan-bilan. Dan berbilan ini maksudnya selain daripada zat Allah Ta'ala ada lagi zat yang lain yang serupa betul-betul dengan zat Allah Ta'ala.
Maka berbilang-bilang ini dinamakan kam munfasil pada zat. Nama dia kam munfasil pada zat. Munfasil itu makna berpisah lah, terpisah. Dengan iktibarkan zat yang lain. Jadi itu dinamakan dia sebagai kam munfasil pada zat. Dan dua kam ini. Dua kam ini. Mana dua kam? Kam muttasil pada zat. Dan kam munfasil pada zat. Dua kam ini. Keduanya itu ternafi keduanya. Dua kam ini. Dengan wahdaniyah pada zat. Bila kita kata wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat, yakni asa Allah Ta'ala pada zat, maka ternafilah dua kam. Apa dia dua kam itu? Kam muttasil pada zat satu. Yang kedua ialah kam munfasil pada zat. Jadi pelajar-pelajar jangan rasa pelik, rasa hairan. Ya, istilah ini maknanya muttasil. Dalam ilmu lain pun ada muttasil. Kita belajarlah ilmu lain, ilmu mustalahi hadis. Mustalah hadis pun ada muttasil, munfasil. Hak paling dekat dengan pelajar-pelajar ialah ilmu tajwid. Kan? Ada. Nah. Jadi kalau ada orang marah dalam ilmu akidah tauhid ini, ada istilah yang pelik-pelik dia katanya kam muttasil pada zat lah, kam munfasil pada zat lah, kan muttasil pada sifat. Padahal dalam tajwid pun ada juga. Ma wajib muttasil. Ma wajib. Ma makna panjang. Fahamkan istilah itu. Ma makna panjang, maksudnya baca panjang. Wajib lah, tak dapat tidak lah. Muttasil makna berhubung. Lalu bagaimana huraiannya? Huraian muttasil itu ialah hamzah itu duduk di dalam kalimah. Maka itu dikatakan muttasil. Dan yang lawan kepada ma jaiz. Jaiz maknanya harus. Baca panjang itu harus. Tak mau baca panjang pun tak mengapa. Dan munfasil, dia tu munfasil. Ada juga munfasil. Pada hamzahnya itu adalah di luar daripada kalimah. Itu munfasil. Belajar nahwu, qasarah, apa semua ada muttasil, munfasil. Jadi bila datang dalam ilmu ini jangan kita rasa pelik. Muttasil fahamkan saja. Usaha fahamkan dia. Fahamkan itu kita tanyalah. Mana kita belajar tak faham lagi kita tanya. Tu. Jadi bila kita sebut wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat, maka ternafilah dua kam. Yani kam muttasil pada zat dan kam munfasil pada zat. Dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya dua sifat. Ini masalah. Kam maknanya masalah Allah Ta'ala pada sifat. Bagaimana rupa Allah Ta'ala tu pada sifat. Sama dengan zat juga saat ni. Maka tidak ada dua kam saat ni. Jadi bahawasanya tiada baginya bagi Allah Ta'ala dua sifat. Tidak ada bagi Allah Ta'ala tu dua sifat, yakni pada satu jenis. Seperti dua kudrah, dua iradah, dua ilmu. Ilmu Allah Ta'ala satu saja. Kudrah Allah Ta'ala satu saja. Allah Ta'ala buat bumi, langit. Allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Ta'ala buat 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS. Allah Ta'ala jadikan syurga, neraka dan semuanya makhluk-makhluknya. Dengan kudrat yang sama. Adapun kita makhluk ni, kudrat yang kemarin sudah habis tu. Kita melakukan segala perbuatan pada masa sekarang, pada hari ini ialah dengan kudrat yang baru. Besok kudrat yang hari ini akan selesai, akan habis. Kudrat yang pekerjaan yang kita buat, perbuatan yang kita buat minggu lepas, itu dengan kudrat yang minggu lepas, itu sudah habis dah. Jadi kudrat kita itu berbilang-bilang, maksudnya banyak. Iradat kita pun macam tu juga, ilmu kita macam tu juga. Jadi Allah Ta'ala tu pada sifat, maknanya sifat Allah Ta'ala tu satu saja pada satu-satu jenis. Kalau kudrat ada satu kudrat saja. Kanu Ta'ala muridan satu saja, semuanya satu-satu saja. Itu maksud Allah Ta'ala pada sifat. Jadi bahawasanya Ta'ala
Tiada baginya dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu. Maksud jenis yang satu itulah kudrat. Jenis kudrat, sifat kudrat. Jadi tidak ada dua kudrat bagi Allah Ta'ala. Tidak ada dua ilmu. Satu saja ilmu Allah Ta'ala. Ilmu kita berbila-bila. Kita makhluk ini ilmunya berbila-bila. Sebab berbila-bila maklum. Maklum tu benda yang kita ketahui. Ilmu Allah Ta'ala satu saja. Tu. Jadi, tiap dua kudrat atau tiga. Dan berbila pada sifat ini dinamakan dia kam muttasil pada sifat. Kam beberapa yang berhubung pada sifat. Kam tu maksudnya banyak, beberapa. Berhubung lah maksudnya sifat Allah Ta'ala. Itu maknanya satu jenis itu banyak. Itu makna berhubung. Itu tidak, makna ternafi. Atau lebih pada dua. Dan berbilang-bilang pada sifat ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Yang kedua, Allah Ta'ala pada sifat dengan makna dan bahawasanya tiada ada bagi yang lain daripadanya Allah Ta'ala sifat yang menyerupai ia yang lain daripada Allah Ta'ala akan satu sifat daripada segala sifatnya Ta'ala. Tak ada. Tidak ada, ini dipanggil umum fasilnya. Tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang sifatnya sama seperti sifat Allah Ta'ala pada hakikatnya. Adapun sama dari segi nama itu tak mengapa. Allah Ta'ala ada kudrat, kita ada kudrat. Dari sudut nama sahaja. Ada makhluk yang lain daripada Allah Ta'ala, ada kudrat, ada ilmu. Ya, nama. Tapi hakikat kita, ilmu kita, kudrat sifat kita, itu tidak seperti yang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya mutabaqah, muwafaqah pada nama sahaja. Hakikatnya tidak. Macam kita kata kita kuasa, kita bersifat dengan kudrat. Jadi kudrat kita tidak memberi bekas taksir pada menjadikan suatu perkara daripada tak ada kepada jadi ada. Jadi tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat dia tu sama seperti dengan sifat Allah Ta'ala. Tak ada. Yang sama dari sudut nama sahaja. Hakikat bendanya sifatnya tak sama. Jadi muwafaqah, mutabaqah sama dari segi nama itu tak menjadi hal. Kerana nama sebenarnya benda nama ni dia macam orang panggil dilalah saja nak menunjuk kepada makna. Macam kita kata segala bekas-bekas yang menampung segala isi. Itu nama. Nama ni lafaz. Yang kita nak isi dia. Makna di dalam lafaz itu. Yang kita mau ialah nasi kerabu. Tetapi nasi kerabu itu dia ada di dalam kolonson. Jadi bila kita makan nasi kerabu, kita beli nasi kerabu, kita makan nasi kerabu. Bila selesai dah habis dah makan nasi kerabu, maka kolonson itu kita akan gumpal-gumpal dia, masukkan dalam tun sampah. Kita nak kepada apa nama saat ni, kolonson itu semasa masih lagi ada isinya. Jadi makna itu dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya, dia kena ada di dalam lafaz. Jadi lafaz itu dilalah dia menunjuk kepada nama tu menunjuk kepada zat, menunjuk kepada sifat, menunjuk kepada perbuatan. Marah. Marah. Perkataan marah. Dia merujuk kepada apa? Jadi kena ada lafaznya. Jadi nama, jadi nak ayatnya muwafaqah dari segi lafaz itu tidak mengapa. Kita ambil saja makna sifat nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama sifat Allah Ta'ala. Macam kita kata Ar-Rahman. Allah Ta'ala itu pemurah. Jadi kalau kita bercakap, kita itlaqkan manusia itu bersifat dengan pemurah. Memang dari segi namanya sama pemurah, tetapi hakikat tak sama. Karena hakikat pemurah itu ialah beri dengan tidak tilik siapa yang memberi. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pun makhluk ini, yang dikatakan murahnya itu memberinya hanya kepada orang yang dia kenali, yang dia sukai. Kalau orang dia tak suka, musuh dia tak beri setitik rambut tak sampai, tak menitis.
Itu bukan murah pada hakikatnya. Itulah yang kita katakan bahasanya dari segi nama saja tak apa muwafaqah. Jadi bersifat dengan qudrat, bersifat dengan ilmu. Katalah apa-apa dari sudut nama saja muwafaqah. Itu tak ada gapo-gapo. Bahawa ada yang lain daripada Allah Ta'ala mempunyai sifat yang sama seperti Allah Ta'ala. Tidak ada. Makhluk yang ada kudrah yang sama dengan kudratullah, itu tidak ada. Maknanya tidak ada yang menyerupai. Seperti tadilah, tidak ada zat yang sama seperti zat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada suatu sifat pun yang bagi makhluk ini sama dengan sifat Allah Ta'ala. Tidak ada pada hakikatnya. Huk majazi itu banyaklah. Majazi ini makna pinjaman sahaja. Jadi tiada daripada satu sifat daripada segala sifatnya. Jadi tiada menyerupai sifat yang lain daripada Allah Ta'ala. Bagi sifatnya sifat Allah Ta'ala. Jadi ini maknanya ada yang lain daripada Allah. Sifat yang sama seperti Allah Ta'ala ini dinamakan dia kam munfasil pada sifat. Apa panggil munfasil? Sebab bicaranya tentang sesuatu yang terpisah daripada Allah Ta'ala. Kalau yang muttasil itu dengan mengirakan zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, diri, zat dan sifat itu tersusun daripada banyak juzuk. Tidak. Jadi, maknanya, kalau ada sifat orang yang lain daripada Allah Ta'ala mempunyai sifat yang sama dengan Allah, nama dia kam munfasil pada sifat. Dua, itu makna Allah Ta'ala dan pada zat dan pada sifat. Jadi ternafi dua kam ini. Dua kam pada sifat ini, kam muttasil dan munfasil pada sifat. Ternafilah dengan kata wahdaniyah Allah Ta'ala dengan sifat pada sifat. Ternafilah dua kam saat ini, kam muttasil, munfasil pada sifat. Dan bahawasanya tiada ada bagi yang lain daripadanya nya Allah Ta'ala. Sifat yang menyerupai akan satu sifat. Tak habis lagi. Dan bahawasanya tiada ada ia bagi yang lain daripadanya Allah Ta'ala itu sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifat Allah Ta'ala. Dan menyerupai sifat yang lain bagi sifatnya Ta'ala ini dinamakan kam munfasil pada sifat. Jadi dua kam ini maka dua kam ini kam muttasil pada sifat dan kam munfasil pada sifat itu ternafi keduanya dengan kata wahdaniyah Allah Ta'ala pada sifat. Bila kita kata Allah Ta'ala tu so pada sifat, ternafilah dua kam ini. Dan bahawasanya Ta'ala, tak habis lagi, so Allah Ta'ala pada af'al. Yang ketiga ialah so Allah Ta'ala pada af'al. Jadi yang kesyirikan, unsur syirik yang berlaku kepada kita orang Islam, ialah biasanya jatuh di dalam bab ini. Allah Ta'ala pada af'al perbuatan. Sebab kita nak kata orang Islam itu i'tiqad ada zat yang sama seperti dengan zat Allah Ta'ala tu rasanya tidak. Begitu juga dengan sifat. Jadi boleh saja yang jatuh dalam syirik ini di sini perlu diberi perhatian. Allah Ta'ala pada af'al. Apa makna Allah Ta'ala pada af'al? Bahawasanya tiada baginya bagi Allah perbuatan yang menyengutui, bukan yang mengetahui. Itu kena bagi. Perbuatan yang menyengutui akan dia. Itu. Tidak ada bagi perbuatan baginya bagi Allah Ta'ala perbuatan yang menyengutui akan dia padanya pada perbuatan itu oleh yang lain. Jadi menyengutui akan dia padanya pada perbuatan itu oleh yang lain.
Maksudnya ialah Allah Ta'ala nak buat bumi, nak buat alam ini kena berkongsi, bergabung. Mana kena ada perbuatan orang lain, campur tangan pun. Sebab perbuatan Allah Ta'ala dia tu tidak akan dapat sampai kepada maksud. Begitu. Itu bukan. Itu ternafi dengan wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat. Mana perbuatan Allah Ta'ala tu tidak ada yang menyengutui akan dia. Yang dia panggil syarik. Syarikul bari. Syarikul bari maknanya yang maknanya yang duk tolong Allah Ta'ala untuk menjadikan satu perkara. Itu makna tak ada. Allah Ta'ala buat sendiri yang berhak dia saja. Menyungkitkan dia padanya oleh yang lain. Dan sekutu ini dinamakan kam muttasil pada af'al. Ini dipanggil kam muttasil yang berhubung pada af'al. Satu yang keduanya, dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya Allah Ta'ala satu perbuatan atas wajah mengadakan. Ini yang dikatakan sebagai kam munfasil pada af'al. Di sini tempat yang kita perlu jaga-jaga, yang berlaku banyak kesilapan kita umat Islam. Menganggapkan bahawasanya selain daripada Allah Ta'ala itu, perbuatannya memberi bekas. Jadi tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala suatu perbuatan atas jalan mengadakan ataupun ala sabili ta'thir, memberi bekas. Atas jalan ijad. Ijad tu mengadakan daripada tak ada kepada jadi ada. Tu tak ada. Yang ada perbuatan yang sebegitu hanya bagi Allah Ta'ala sahaja. Jadi kalau ada yang lain daripada Allah Ta'ala, perbuatan dia tu serupa dengan perbuatan Allah Ta'ala. Yakni dari sudut memberi bekas. At-ta'thir. Pada menjadikan daripada tak ada kepada jadi ada. Ini tidak ada. Itu kam munfasil pada af'al. Inilah murad dengan kata wahdahu la syarikalah. Senya Allah Ta'ala tidak ada syarik baginya. Syarikul bari. Tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala mempunyai perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Bagaimana perbuatan Allah Ta'ala? Perbuatan Allah Ta'ala itu ialah di atas jalan mengadakan. Atas wajah. Wajah ni maknanya atas jalan. Mana atas jalan atau wajah mengadakan daripada tak ada kepada jadi ada. Dia panggil ijad. Tidak. Jadi kalau ada yang macam ni, dia panggil, ni dinamakan kam munfasil pada af'al. Kam munfasil pada af'al. Tu. Ada suatu zat yang lain daripada Allah Ta'ala mengadakan suatu perbuatan itu, atas jalan, orang panggil mengadakan. Itu tidak ada. Tidak ada begitu. Perbuatan kita makhluk ni lain. Tak sama. Itu akan disebut. Perbuatan Allah Ta'ala itu dinamakan sebagai kam. Dinamakan dia sebagai pada perbuatan. Kerana perbuatan Allah Ta'ala ni atas jalan mengadakan. Dan mana-mana perbuatan yang selain daripada Allah Ta'ala itu bukan atas jalan ijad. Ala sabilil ijad. Ataupun ala sabilil ta'thir. Memberi kesan pada berlakunya suatu perkara. Bila kita buat, bila kita angkat, tangan kita berhasil mengangkat tangan itu. Itu ialah dengan perbuatan Allah Ta'ala. Bukan kita dah. Tu. Jadi perbuatan yang memberi bekas hanya perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Jadi tiad ini dinamakan kam munfasil pada af'al. Kalau adalah macam ni. Jadi ternafi dua kam ini. Dua kam pada perbuatan ini. Kan muttasil pada af'al. Dan kam munfasil pada af'al. Ternafilah dua kam ini dengan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Jadi yang menjadi orang panggil virus dan juga kuman kepada orang panggil etika Allah Ta'ala pada af'al ialah ada juga dalam hati kita etika ataupun bayangan mana tersilau dalam hati kita, bahasanya makhluk tu ada yang memberi, yang boleh memberi kesan, ta'thir. Ini kesyirikan yang berlaku pada ini, yang banyak berlaku. Yang banyak berlakunya ialah
kesyirikan dalam bab af'alullah. Jadi seolahnya ada yang lain pada Allah Ta'ala itu perbuatan yang sama seperti yang lain daripadanya. Itu tidak betul. So Allah Ta'ala pada perbuatan, tidak ada orang yang boleh melakukan satu perkara itu sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ala sabilil khalqi, menjadikan. Daripada tak ada langsung kepada jadi ada. Manusia ni kalau tak ada bahagia, tak boleh nak kerja, dia kena ada bahagia dulu. Jadi sebenarnya manusia ni bukan mencipta ataupun menjadikan, nama dia memproses. Proses kejadian-kejadian itu tukar kepada bentuk-bentuk yang berbeza. Seperti kita kata getah dalam bentuk cecair getahnya. Kemudian diubah dia kepada menjadi bahan-bahan mana tayar ke apa ke. Jadi itu dia panggil wahdaniyah Allah Taala pada af'al, pada perbuatan. Jadi perbuatan yang memberi berkah ialah hanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku sekarang manusia mempercayai kekuatan-kekuatannya lain, kuasa-kuasanya lain. Mempercayai orang panggil hantu ke jin ke boleh memberi bekas. Jin tu ada, hantu ada. Tetapi dia tidak boleh memberi bekas. Sama seperti kita manusia. Maknanya makanan-makanan tidak memberi bekas pada mengenyangkan kita. Pisau itu tidak memberi bekas dan tajam yang ada tidak memberi bekas pada memutuskan tali ataupun melukakan, tidak. Obat, Panadol ataupun apa-apa tidak memberi bekas pada menyembuhkan dan menghilangkan kesakitan. Al-Mu'athir satu saja. Yang boleh memberi bekas itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Bekas itu maksudnya kesan. Daripada tak ada kepada jadi ada. Daripada duduk di bawah boleh jadi terangkat, diangkat. Bukan kering, bukan keh. Yang memberi bekas pada memindahkan batu besar itu kepada atas, tidak. Ini yang perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Yang sering kali berlaku kepada sentiasa, setiap hari, setiap masa. Bila kita i'tiqad makhluk itu memberi bekas, itu kita sudah salah. Makhluk tak memberi bekas. Perbuatan makhluk di atas cara yang berbeza. Jadi mana i'tiqad bahasanya Allah Ta'ala memberi bekas pada suatu perkara yang berlaku. Jadi kita melakukan satu perkara, bukan kita i'tiqad bahawa satu perkara itu memberi bekas. Al-Mu'athir huwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memberi bekas itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi An-Nafi' dia dua je sebenarnya. Dua je. An-Nafi' dengan Al-Mudhir. Dalam kehidupan kita ni, yang memberi manfaat dan juga yang memberi mudarat. Itu kalimah La ilaha illallah itu kita boleh letak betul kata ilaha tu. Maksudnya nama-nama sifat Allah Ta'ala. Yang juga dia merujuk kepada perbuatan-perbuatan. Dia ada nama-nama perbuatan. Jadi bila kita yang memberi manfaat la nafi'a illallah wala mudhirra illallah, tidak ada yang boleh memberi manfaat melainkan hanya Allah. Tidak ada yang boleh memberi mudarat melainkan hanya Allah Ta'ala. Itu manusia. Sebab itu kekaguman kita, rasa ta'zim kita, kagum kita bila kita bawa kepada ilmu tasawuf pula. Hanya tertumpu kepada Allah Ta'ala. Seringkali kita rasa hebat manusia, kita puji hebat, bisa, kita kagum. Padahal apa-apa pencapaian manusia itu adalah anugerah, minnatun minallah. Itulah mana la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah maknanya senya Allah Ta'ala, wahdahu la syarik, tidak ada syirik. La syarik, syarik ni rakan kongsi kepada Allah. Ada. Hanya sendiri-sendiri Allah Ta'ala lah yang memberi bekaskan pada suatu perkara. Itu dia panggil kam munfasil pada af'al. Dan hanya sesungguhnya
Dibangsakan kepadanya itu atas wajah kasab dan ikhtiar. Jadi lagu mana perbuatan-perbuatan hamba? Kalau bukan dia. Jadi perbuatan kita, bukan kita yang melakukan. So pada af'al ini mana perbuatan itu hanya daripada Allah Ta'ala saja. Walaupun perbuatan kita itu perbuatan apapun, maksiat ke, mana perbuatan taat atau maksiat, cuma kita kena, bila kita perbuatan maksiat pun daripada Allah Ta'ala juga. Cuma saja-saja kita nak berkecek begitu, tak boleh dah. Tapi pada fi maqam ta'lim tak apalah untuk memberi kenyataan. Jadi maknanya, yang memberi bekas, mana yang menjadikan jadinya suatu perkara itu, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang boleh memberi manfaat hanya Allah, yang boleh memberi mudarat pun hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain daripada Allah tak boleh memberi manfaat, sebab tu yang kita nak harap itu hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Yang boleh memberi mudarat pun hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi dengan sebab itu takut kita sepatutnya tawajuh, tertuju, tertumpu hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Lepas tu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan hamba ni? Maka maknanya dinamakan mana dah? Dan bahawasanya dan sesungguhnya dibangsakan, betul dah? Dan hanya sesungguhnya dibangsakan kepadanya, kepada makhluk itu, perbuatan itu atas wajah kasab dan ikhtiar. InsyaAllah kita akan huraikan besok. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan yang hakikat ialah perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan kita pun ialah Allah Ta'ala yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Kita berhenti pada kata dan hanya sesungguhnya dibangsakan kepadanya itu atas jalan kasab sahaja. Perbuatan hamba itu dia panggil atas jalan kasab dan ikhtiar. Bukanlah pada hakikatnya. Seperti dengan perbuatan Allah Ta'ala itu tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassalam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.